Oh, belum live di. Okey, baru ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Yang bahagia Al-Fadil Al-Ustaz Yusuf Arba'in selaku pengerusi pengasas kepada Akademi Tadabbur Malaysia yang menjadi host kepada kita, madrasah kita dengan pelbagai program-program bersabit dengan Al-Quran, Sunnah dan seumpamanya. Dan ramai juga sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, termasuklah Ustaz Amir Fatih, sahabat dan guru saya. Jadi dan seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah hormati sekalian, saya harap sudah solat, sudah makan dan sedang berehat-rehat. Biasanya pada masa ini, hari Sabtu, duk tengok cerita Hindustan tapi disebabkan terlalu banyak kita berehat, apa kata hari ini kita bincang isu-isu yang menarik berkaitan dengan sekeliling kita, berkaitan dengan agama, kepercayaan, isu-isu yang mistik, gaib dan seumpamanya melalui perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada sesi yang lalu secara panjang lebar, sepatutnya kita sejam dan soal jawab. Kita tak nak panjang sangat sebab nak bagi ruang untuk tuan-tuan untuk bertanya dan seumpamanya lah. Tapi minggu sudah, entah macam mana kita drag sampai sejam setengah, dekat 2 jam. Jadi hari ini kita akan stop sejam dan saya harap di sana ada soalan daripada tuan-tuan puan-puan untuk kita bincang. Dan macam minggu lepas ada 2 soalan yang kita tangguh ya. Satunya seingat saya berkaitan dengan soalannya, betul ke ada perawat-perawat Islam yang boleh tahu orang ni kena rasuh, orang ni kena sihir apa semua begitu begini. Secara asasnya kalau kata mereka yang biasalah, sebab untuk dia asasnya untuk tahu benda gaib itu mesti adalah dia punya tanda-tanda dan seumpamanya. Jadi biasanya golongan perawat dan golongan yang termasuklah golongan bomoh apa semua ni, sama ada mereka memang ada interaksi dengan makhluk-makhluk halus ini, maksudnya satu geng, ataupun yang betul-betul yang patuh syariah, mereka mengetahuinya daripada tanda-tanda. Macam saya cerita minggu lepas, secara jelas saya sendiri tengok, orang tu memang dirasuk, dimasuki oleh jin dan seumpamanya. Itu jelaslah. Tapi kalau dia dakwa dia tengok jin itu dalam rupa yang asal, itu yang tak boleh kita terima. Begitu. Jadi mereka dapat tahu ke tidak berdasarkan pengalaman dan juga apa yang mereka ni, dia ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itulah yang membawa kepada keyakinan memang ada gangguan, memang ada sihir, memang ada sekian. Baik. Dan soalan kedua pada minggu sudah tak silap saya berkaitan dengan boleh ke tidak antara soalan yang ni. Okey, perawat-perawat Islam pun banyak juga. Sebab tu kita nak bahaskan di sini. Kita nak jelaskan bahawa kita kena faham sungguh apakah itu ruqyah syar'iyah. Disiplin-disiplin dia. Sebab saya berani kata yang ada sekarang yang memang bercampur aduk. Adapun yang bercampur aduk itu, kalaulah masih lagi dalam lingkungan yang patuh syariah, tidak ada masalah. Tapi sebahagiannya campur aduk itu antara ruqyah yang syar'iyah dengan ruqyah jampi serapah yang tidak syar'iyah itu, dan kaedah-kaedah lain, bahkan daripada agama lain, daripada tradisi budaya lain pun bercampur aduk semuanya.
Yang ni yang kita sendiri kena ada ilmu untuk kita pilih ia benar-benar ruqyah syar'iyah dalam kita nak proses ataupun dalam kita dalam kita melakukan rawatan-rawatan itu. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Perkara gaib tidak mungkin mereka akan dapat tahu. Dan juga ada soalan minggu sudah saya ingat yang ditanya adalah bagaimana pula dengan golongan yang mendakwa tahu itu, kemudian mereka pun guna modal itu untuk bagi tahu orang ni buat kita, orang tu buat. Kalau itu asasnya memang tidak Islami dan tidak patut syariah lah. Sepatutnya seorang perawat yang betul-betul patuh syariah, dia tak akan sebut dan dia tak akan bercakap tentang nak balas balik, nak hantar balik, nak apa. Kalau yang cakap begitu, walaupun dia seorang ustaz, dia telah cenderung ke arah lebih kepada bau pawan dukun lah. Dan seumpamanya. Sepatutnya seorang perawat yang benar-benar perawat, dia nak merawat, dia nak selesaikan, dia nak pulihkan individu yang sakit itu. Adapun urusan nak hantar balik, nak belajar balik apa semua itu begini, sepatutnya dia tak offer benda tu, bahkan dia tak sebut pun siapa yang buat-buat. Bahkan sebenar hakikatnya dia pun tak tahu sangat pun, tak boleh nak tahu. Dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Jadi kalau yang dapat bagi tahu kita nak hantar balik apa begitu begini, dia pun guna kaedah yang samalah. Maksudnya kalau kita kena ilmu hitam, na'udzubillah min dzalik, maka dia sebenarnya sedang merawat kita dengan ilmu hitam juga. Wa'iyadzubillah min dzalik. Dan memanglah sama-sama dia pun adalah yang lebih power. Dan seumpamanya. Dan seumpamanya. Jadi isu-isu ini memang perlukan satu sikap yang jelas. Sikap yang jelas daripada kalangan kita sebagai orang yang sakit ni terhadap perkara-perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala tak uji kita lah dengan sihir, dengan kena buat dekat orang dan seumpamanya. Kadang-kadang ada ain dan seumpamanya ada ya. Penyakit ain ada, panahan mata, itu ada. Begitu juga sihir pemutus hubungan suami isteri, itu sihir yang paling besar, yang paling berkualiti di sisi iblis laknatullahi alaih dan geng-geng dia dan seumpamanya. Itu panjang cerita. Kalau nak bincang tentang perkara itu secara khusus, mungkin nanti boleh minta dengan Ustaz Yusof untuk cari ustaz yang memang mahir dalam bidang ruqyah syar'iyah dan bincangkan kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang bertajuk Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan. Perlindungan manusia daripada jin dan syaitan. Satu kitab yang cukup baik dan dia terangkan berdasarkan Quran dan Sunnah hakikat jin, sihir, apa semua tu. Saya pun dalam proses sebenarnya sambungan daripada buku Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu ini, iaitu saya pun nak tulis juga satu buku yang bertajuk jin, syaitan dan sihir di alam Melayu. Dia bukan begitulah, untuk nak menjelaskan fenomena sosial dalam sejarah, bagaimana orang Melayu kita berinteraksi dengan perkara-perkara ini sebelum Islam datang dan selepas Islam datang pun. Baik, seterusnya tuan-tuan, tengok ya. Slide ini dah tengok sambungan bukunya. Kita berakhir dengan slide ini pada minggu sudah. Saya menjelaskan bahawa masalah-masalah yang sedang kita bincangkan ini, iaitu mudah percaya kepada Tok Bomo Pawan Dukun, masih lagi percaya kepada hantu, merasa takut sangat kepada jin, apa semua itu begini, dan paranoid dan seumpamanya, semuanya berpunca daripada kejahilan kita terhadap konsep yang dinamakan al-ghaib daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kerana kita beriman ataupun kita kenal ataupun kita berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib tidak semata-mata melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Ia datang daripada tok nenek moyang kita melalui adat tradisi budaya. Dia datang daripada siapa lagi? Orang-orang yang kita jumpa bila kita ada masalah. Seperti mana Tok Bomo, Pawan Dukun itulah dan seumpamanya. Jadi pemikiran tentang perkara gaib dalam kepala otak kita ni adalah berkisarkan maklumat daripada selain Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mungkin persentage yang kita dapat tahu tentang jin, iblis, syaitan, sihir ni tentang mereka itu persentage-nya mungkin 10 ke 20% saja daripada Quran dan Sunnah, dan yang selebihnya adalah daripada tok nenek moyang kita ataupun tok Pawan Dukun dan seumpamanya. Jadi di sinilah yang kita katakan salah faham, kekeliruan
cara yang tidak betul. Sedangkan Islam datang untuk jelaskan tentang alam gaib ini. Untuk kita membezakan, pandai untuk memisahkan Al-Furqan. Apa nama Quran itu sebagai Al-Furqan, untuk membezakan hak dan batil, untuk membezakan gaib, alam gaib yang sebenar dengan alam gaib yang dicipta, yang berbentuk khurafat, tahyul apa semua itu. Dan di sinilah pentingnya untuk kita tadabbur. Saya pun sebut dah minggu sudah, kalau kata Ustaz Yusof nak fokus, nanti sesi kita ni pun ada satu sesi, kita akan tengok ayat-ayat 47 paling tidak ayat yang ada kalimah al-ghaib dalam Al-Quran. Cuma kita tengok secara sepintas lalulah, tidak tadabbur secara mendalam. Untuk tadabbur secara mendalam, saya fikir mungkin tuan-tuan boleh minta Ustaz Yusof sendiri untuk fokus kepada tadabbur tersebut dan seumpamanya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi isu utamanya biasanya yang menyebabkan orang kita ni, orang Melayu lah, pergi kepada dan terlibat dengan perkara-perkara yang bentuk khurafat, tahyul, mistik ni, apabila mereka itu pertama ada hajat yang khusus. Ada hajat nak exam, anak-anak nak exam, dia nak projek, ada wanita yang dia ada orang yang dia berkenan, dia nak dapatkan, kawan tu dah reject dia, ataupun lebih dahsyat lagi, orang tu dah milik orang lain, isteri ke tunang orang lain, dia nak juga. Ada hajat-hajat khusus yang menyebabkan mereka membuat pertimbangan untuk gunakan kaedah-kaedah yang bersabit dengan perkara-perkara yang tidak syar'i ini. Yang kedua, kadang-kadang seseorang itu diuji dengan musibah. Diuji dengan musibah, sakit, diuji dengan sihir, musibah itu. Diuji dengan apa lagi? Pelbagailah musibah-musibah dalam hidup, bisnes lingkup, dan seumpamanya. Baik, ujian-ujian ini telah menyebabkan kadang-kadang manusia yang namanya Melayu ni, dalam konteks kajian saya dalam konteks kajian saya ni saya fokus pada orang Melayu lah. Okey ke suara ni tuan-tuan? Mohon respon sikit. Jelas Ustaz. Ya, jelas. Sebab dia keluar di skrin saya tadi unstable, internet saya unstable. Dia okeylah. Tekan slideshow. Saya tak tekan tu sebab saya nak tengok slide yang seterusnya. Okey, ini antara dua punca lah biasanya orang kita, bukan orang kita saja tuan-tuan sebenarnya, mana-mana manusia lah pun, daripada orang Arab ke apa semua, bila dia ada hajat yang khusus dan bila dia diuji dengan musibah, maka kita pun diajarkan untuk menyelesaikannya. Bila ada hajat, kena berusaha untuk selesaikan hajat tersebut. Dan jika diuji dengan musibah, sakit, COVID-19 apa semua kita begini, maka kita diajarkan antara dia punya usahanya adalah kena ambil vaksin 2 kali paling tidak. Itu salah satu usaha. Itu adalah sunnatullah dia panggil. Tapi sunnatullah itu, usaha itu sepatutnya mesti tepat dengan syariatullah, iaitu patuh syariat. Ada hajat yang khusus nak berkahwin, tapi guna cara yang haram, pergi melanggar pelacur, ataupun pergi ambil isteri orang ataupun tunangan orang. Itu satu benda yang walaupun hajat tu asalnya baguslah, nak kahwin, nak berumah tangga, tapi guna cara yang tidak syar'i. Begitu juga bila diuji dengan musibah, sepatutnya kita pergi kepada doktor dan seumpamanya. Dia dah pergi kepada doktor tapi guna duit haram pula. Maka itu ada isu antara sunnatullah dengan syariatullah, ada kepatuhan syariat dalam prosesnya dan seumpamanya. Ala kulli hal, biasanya manusia akan terlibat dengan hal-hal yang sedemikian apabila mereka ada hajat yang khusus, nak sungguh-sungguh, nak sangat-sangat, dan kelihatannya dia tak mampu nak dapat, maka dia guna cara yang dianggap sebagai cara cara yang nilah, cara yang agak di luar daripada kepatuhan pada syariat itu. Baik, kita tengok lagi. Maka kalau kita buat satu study case,
cara-cara itu biasanya dinisbahkan sebagai satu ikhtiar. Ikhtiar daripada perkataan khair. Khair ni dalam bahasa Arab maksudnya baik. Ikhtiar maksudnya satu usaha dengan cara yang baik dalam konteks syariat kita yang patuh syariat lah untuk mencapai matlamat tadi. Untuk mencapai hajat ataupun untuk selesaikan musibah tadi. Maka melalui ikhtiar yang patuh syariat. Dan di sini biasanya contohlah kalau seseorang itu ditimpa sakit, ditimpa dengan musibah yang berbentuk sakit, yang mana dia pun berhajat untuk nak sembuh. Maka kita akan jumpa di kalangan orang kita ini, macam mana? Orang kita ini yang dia tu sangat, dia akan pergi, kalau kata dia kena sakit apa, sakit kanser lah, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang diuji dengan kanser ataupun COVID-19 mutakhir ini 2 tahun sudah, hampir 2 tahun kita bergeluman dengan COVID-19 ini, krisis pandemik COVID-19. Maka pertama dia akan pergi cara moden dulu. Dia pergi hospital, dia ambil ubat dulu, Panadol. Dia ambil lah ubat-ubat yang ataupun cara-cara yang moden dan seumpama. Tidak ada masalah. Yang kedua, bila dia balik kat rumah, dia buat solat hadat, dia buatlah dia puasa ke, dia bertawassul dengan tawassul yang dibenarkan oleh syarak, yang patuh syariat, yang dekat dengan sunnah, sama ada melalui amal soleh dia sendiri ataupun doa orang yang saleh ataupun melalui asmaul husna, puja-puja kepada nama-nama Allah. Tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, orang Melayu kita juga terdedah dengan pilihan yang ketiga yang dinamakan sebagai rawatan ataupun pendekatan alternatif. Yang dikenali juga kadang-kadang dengan sebagai nama rawatan alternatif ataupun berubat cara kampung ataupun menggunakan petua orang tua-tua ataupun menjadikan kebiasaan masyarakat. Orang kata kalau demam denggi makan minum air keladi, minum air pokok buah nangka, buah petik. Macam manalah, gitulah, macam-macam petua ya. Dan ada juga amalan yang berbentuk amalan keluarga zaman berzaman. Baik. Jadi kesemua yang dalam bentuk rawatan alternatif ni ada masalah ke? Bermasalah ke tidak sebenarnya? Adakah perlu ditolak 100% ataupun boleh percaya 100%? Di sinilah yang perlukan kebijaksanaan, kefahaman yang mendalam tentang agama, kefahaman yang mendalam tentang budaya, kefahaman yang mendalam tentang sains. Bukan setakat tahu-tahu. Sepatutnya kita memang kena faham agama kita beroperasi, berfungsi macam mana, sunnatullah, syariatullahnya. Bahkan kita kena faham dari sudut sains tabi'i, perubatan dari sudut saintifiknya bagaimana ia berfungsi. Begitu juga kita kena faham konsep budaya, konsep adat istiadat, resam budaya, bagaimana dia berfungsi. Besarlah. Maksudnya tidak mudah untuk kita menerima dan menolak, melainkan kita tahu konteks yang sebenar terhadap perkara-perkara tersebut. Baik. Jika tengok di sini, hukum asal bagi menggunakan kaedah ni, kalau baca buku-buku fiqh, usul fiqh ataupun buku yang berkaitan dengan kajian tentang adat istiadat resam budaya dari sudut fiqh ya, antara yang banyak tulis perkara ini adalah Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Haji Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Asasnya hukum asal bagi menggunakan kaedah alternatif, kaedah kampung, rawatan kampung, apa semua gitu begini, memang tidak ada masalah. Jadi hukumnya adalah harus, tiada masalah selagi mana ia tidak melanggar batas syarak dan batas sunnatullah, yakni sains tabi'i. Menggunakan kaedah kampung, kaedah alternatif, rawatan tradisional, apa lagi namanya, tak ada masalah pada asasnya. Cumanya masalah muncul apabila sebahagian besar daripada praktik, sebahagian besar daripada amalan ataupun cara praktikal daripada cara rawatan itu dan kepercayaan yang berkaitan dengan tradisi resam budaya itu sebenarnya sudah masuk isu akidah dan syariat. Maksudnya begini, asasnya
tradisi mengurut. Ada orang dia suka mengurut badan. Ataupun rawatan yang berkaitan dengan herba. Itu adalah satu benda yang sangat tidak ada masalah dan juga boleh kita katakan satu kehebatan bangsa kita ni yang duduk di Nusantara ni, yang kaya dengan akar kayu dan seumpamanya. Jadi asas kepada penggunaan rawatan-rawatan tersebut menggunakan akar kayu, kehebatan orang tua-tua kita mengurut, dan apa lagi? Pelbagai lagi lah. Macam orang Cina yang mahir dengan akupuncture dan juga dan pelbagai lagi. Sebenarnya dari sudut hukum tak ada masalah. Cuma dia jadi masalah apabila berlaku percampuran. Tengok poin ketiga. Berlakunya pencampuran alias sinkretis antara pelbagai unsur yang patuh syariat dengan unsur yang tidak patuh syariat. Maksudnya apa dia? Nak mengurut ni, ada dulu dia punya pantang larang. Sebelum mengurut, kena dulu ada baca mantra-mantra. Panggil dulu jin iblis, panggil dulu penunggu-penunggu, panggil dulu roh itu, roh ini. Ada pula dia punya syarat. Apa dia? Kena mengurut ni kena malam-malam mengambang. Kena sediakan pengeras sekian-sekian, kena ambil air daripada 7 daerah, dan pelbagai lagi. Padahal asasnya, perkara-perkara yang dibuat itu sangat saintifik. Berubat cara kampung, apa semua, herba akar kayu tu. Menggunakan akar kayu, menggunakan kaedah-kaedah, itu semua adalah tok nenek moyang kita punya khazanah. Jangan nafikan tuan-tuan, kita tak tolak 100%. Cuma yang jadi masalah bila berlaku pencampuran. Ada keyakinan, kepercayaan. Nak guna akar kayu tu kena masuk hutan bagi salam dulu pada Nabi Khadir, Nabi Ilyas. Sebab apa? Sebab mereka lah yang jaga akar kayu apa semua ni. Di situlah kita kata munculnya pencampuran yang tidak syar'i tadi, yang bermasalah. Dari sudut akidah dan dari sudut syarak. Jadi asasnya tak ada masalah. Jadi pertembungan inilah yang kita cuba selesaikan. Dan di sini saya datangkan satu buku yang saya rujuk dalam tulisan-tulisan saya sebelum ini. Buku ini bertajuk, ada dua, yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama ini kali Abdul Talib, Abdullah ke Ahmad ke, Abdul Talib Haji Ahmad ni, dan diterbitkan pada tahun 1961 dan bertajuk Kebudayaan Asli Melayu Tua. Klasik, diterbitkan di Kuala Lumpur. Yang ni buku pertama, yang ni adalah buku kedua. Baik. Dalam Kebudayaan Asli Melayu Tua 1 ini, dia ada dua buku yang asing lah, nipis saja, tak sampai 1 muka surat. Yang ni saya ada, yang ni saya baru dapat PDF-nya. Jadi kedua-dua ini bagusnya dia rekodkan amalan orang Melayu lama-lama dulu. Amalan-amalan yang jelas bercampur aduk antara yang bersifat kepercayaan klasik lama yang sudah bercampur dengan amalan-amalan dalam Islam dan juga yang saintifik dan seumpamanya. Nanti saya akan terangkan bagaimanakah sebenarnya banyak amalan ataupun petua orang tua dulu sangat saintifik tapi sudah disalahfahami sehingga ia kemudian ia jadi benda yang khurafat, tahyul dan seumpamanya. Asalnya sangat saintifik dan juga patuh syariah, tapi disebabkan kejahilan generasi kemudian menyebabkan amalan-amalan tersebut jadi menyimpang dan keluar daripada syarak, bahkan jadi benda khurafat, tahyul apa semua. Baik. Antara yang diajarkan dalam buku Kebudayaan Asli Melayu Tua ini adalah tentang mandi. Ini saya dah sebut minggu lepas, saya nak tunjuk bagi nampak jelas lagi. Antaranya ada mandi membuang pedaka, ada mandi sampat, ada mandi bunting sulung, ada mandi limau, ada mandi nazar, ada mandi balai, ada mandi nobat, ada mandi safar, ada mandi khatan, ada mandi tobat. Kemudiannya ada juga amalan memanjat, amalan memanjat rumah, memuja kampung, surat serah, ada juga amalan tentang kerabat Habib Nuh, ada juga keramat Tok Gombak dan pelbagai lagi. Jadi bagusnya pengarang ni dia merekodkan tanpa dia buat ulasan yang ni patuh syarak ke tidak patuh syarak. Melainkan dia kata inilah amalan sebahagian orang Melayu dulu. Jadi baguslah. Memanjat ni tuan-tuan tahu apa memanjat ni? Saya pun baru baca tadi, terkejut. Memanjat ni satu amalan yang dibuat oleh orang-orang tertentu jika dia ni berkenan pada isteri ataupun tunan orang,
Dia akan buat amalan tersebut dan dia akan rampas isteri ataupun tunang orang tersebut. Dan itu satu bentuk kebanggaan bagi orang Melayu-Melayu lama ni. Kalau dia ni boleh bawa ataupun rampas isteri ataupun tunang orang, maka satu masa dulu orang Melayu sebahagiannya mereka berbangga, mereka dianggap sebagai orang hebat. Orang gedebel kalau orang Kelantan ya. Ni perangai-perangai dulu. Ini fakta yang tak boleh kita nafikan. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi amalan-amalan. Jadi mandi-mandi ni pun banyak lagi. Amalan ni saya masukkan sebahagian saja. Saya masukkan sebahagian saja. Baik, cuba kita tengok. Mandi 5. Antara mandi yang paling banyak dia punya apa nama ni adalah mandi 5 lah. Jadi maklumat yang diberikan adalah apa dia? Mandi 5 itu banyak sekali tujuan. Ni nukilan daripada buku ni ya. Nukilan. Ejaan pun saya kekalkan. Upacara. Apa dia sebut tu? Ni sebahagian saya tak nak bincang dalam sebab saya nak tunjuk ini contoh. Kalau nak kaji betul sebab saya kaji benda ni secara tidak dalam tapi secara meluas juga sebenarnya untuk nak faham fenomena-fenomena itu ya. Jadi dia kata apa tu? Mandi 5 itu banyak sekali tujuan dan maksudnya. Semua upacara pelbagai mandi pasti ada 5 kecuali mandi air buyung atau mandi balai. Walau bagaimanapun, mandi 5 itu ialah terbilang dengan tujuan khas. Apa dia matlamat dia? Yang pertama, mandi orang, maksudnya dia nak kata orang dulu mandi 5 ni memang ada tujuan khas. Memang ada niat yang khas. Dia tak akan mandi saja. Walha kalau mandi 5 itu dari sudut ditengok dari sudut saintifik, bagus mandi 5 ni tuan-tuan sebab 5 itu mempunyai kadar asid yang tinggi, asid sitrik. Maka asid itu menyucikan badan, membersihkan badan. Apa masalahnya? Tetapi disebabkan mandi 5 ini telah mempunyai kita panggil maksad, matlamat ataupun i'tiqad, keyakinan yang lain. Yang pertama, mereka yang mandi 5 ni biasanya untuk apa? Mandi yang mendatangkan kuasa gaib supaya ia gemar dan digemari masyarakat. Oh, dia jadi macam mandi pengasih lah, macam orang pakai minyak pengasih tu. Mereka meyakini dengan adanya upacara mandi 5 ini, maka antara kuasa gaib, hikmah dia tu, dia punya powernya adalah supaya ia, yakni orang yang mandi itu gemar dan digemari masyarakat. Yang kedua, supaya ia dicintai oleh seorang wanita atau seorang laki-laki yang dihajatnya supaya menjadi jodoh dan perkongsian hidupnya kemudian hari. Oh, mandi 5 ni antara fungsinya menurut kaedah orang Melayu lama adalah mandi nak cari jodoh dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik. Inilah soalannya. Ini satu ya. Baik, saya tunjuk contoh satu lagi. Ketika mandi itu, saya dah baca dah minggu lepas, tapi minggu ni kita baca sekali lagi sebab sedap ya. Kita tengok. Okey, ketika mandi itu mentera serapah yang dibaca pula berbunyi. Saya dah baca minggu lepas ni, saja nak tunjuk sekali lagi. Hai songsang guruku songsang, alangkah bulan bintang lagi tersongsang. Tambahan pula hati anak laki-laki tersongsang memandang aku yang seorang. Aku jantan dikatakan betina, aku tinggi dikatakan rendah, aku hitam dikatakan putih, aku garang dikatakan baik, aku buruk dikatakan elok. Berkat aku memakai doa, bukan yang gila hati perut laki-laki, tunduk kasih sayang kepada aku seorang. Berkat mandi pengajar guru mustajab kepada aku berkat doa, yutanan mina QQ, yu turun jintawi penaru-penaru orpak. Kadang-kadang pula mentera yang dibaca diselitkan dengan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW supaya amalan itu nampak Islamik lah. Contohnya apa dia? Syatarti syantar liur, titiklah liur semua anak laki-laki kepada aku. Jikalau tidak titik derhakalah pada Allah, derhakalah pada Muhammad, derhaka pada aku. Tengok. Itu antara benda-benda yang kita sebut bercampur aduk. Bercampur aduk. Dan buku ni ada semua. Dan bukan buku ni saja sebenarnya. Banyak lagi buku-buku lain. Saya tak nak tunjuklah nama, tuan-tuan pergi cari pula ya. Bahkan saya pernah dalam satu kuliah, ibu lah Muslimat ni dia share
Dia kata mak dia ajar selepas bersama dengan suami untuk baca mantra itu. Dia tulis di atas kertas, dia bagi pada saya. Saya letak di mana. Bila baca tu macam tadilah lebih kurang. Ada rangkap-rangkap macam pantun gitu apa semua. Dia kata lepas bersama, maka baca. Maka jadi segar balik. Maka cepat recover diri kita. Wallahu alam. Dan itulah kepercayaan lama-lama yang kalau kita nak nilai dari sudut syarak tu macam mana tu. Kalau kita nak apa nama, ni ada saya pernah tambah makcik saya pergi mengurut soalan makcik. Ada apa nanti saya respon ya. Baik, kita pergi dulu. Okey, saya nak keluar sekejap di sini, stop sharing. Saya nak bawa kita kepada satu screen share lagi, iaitu okey ini. Okey, nampak ya? Nampak ke? Ini PDF buku kebudayaan asli Melayu kita. Yang juga salah satu daripada buku tadi. Saya baru dapat PDF-nya. Cuba kita tengok apa yang dibincangkan dalam buku ini. Menariklah buku ni ya. Okey, buku ini juga ditulis oleh penulis yang sama, Talib bin Haji Ahmad. Ini permulaan kebudayaan asli Melayu tua, permulaan. Diterbitkan ni penerbit dia. Tak adalah sekarang ni kan. Cetakan yang pertama, tengok ejaan dia tu. Cetakan yang pertama 1961. Siapa dah lahir masa ni? Angkat tangan. Adakah yang dah lahir ni 1961? Maksudnya sekarang umur dia berapa ya? Sekarang 2021. 61 tahun ya? 60, 621, 70 tahun. Betul? Betul kan? Ada orang yang berumur 60, ada orang yang dah beranak 1961 ni? Tak ada? Tak ada, tak apa. Kita teruskan. Baik. Kita tengok isi kandungan buku ini. Isi kandungan buku ini, mula-mula dibincang kata pengantar, apa dia kebudayaan permulaan Melayu. Saya besarkan sikit. Okey, kemudian dia pergi kepada, ini kemian. Apa dia kemian? Kemenyan. Kemian lah, kemian. Kegunaan kemian dalam masyarakat kita dibahaskan. Kegunaan sirih. Kegunaan dari sudut biasa sebagai kegunaan biasa itu okey. Tapi dia datang dengan kepercayaan. Kalau guna kemian ni, begini. Orang ni mari jin, ni mari roh, ni mari jin, hantu takut. Tu masalah tu. Ataupun kalau guna kemian kata, supaya rumah kita jadi bau wangi, supaya nyamuk tak ramai. Tu tak ada masalah lah. Tapi disebabkan penggunaan itu telah di hijack oleh Tok Bomo Pawan Dukun untuk buat dia punya pemujaan dan seumpamanya, jadi masalah. Orang tua-tua dulu, kalau kita perasan, mereka ni perasap rumah kayu dulu ya, di kampung, akan ada setahun sekali ke, berapa bulan sekali ke, mereka akan asapkan rumah mereka guna kemian ni. Jadi kita tak tengok masa tu, pakcik ni kemian rumah belah hantu dah lah. Rupa-rupanya teknologi Melayu lama, kebijakan orang Melayu lama secara saintifiknya, kemian itu ada ejen untuk anti kepada serangga. Bila mereka uapkan rumah, selain daripada kayu tu semakin kukuh, makin kuat, dia punya anak-anak apa semua pun tak akanlah ada. Sebab tu rumah orang tua dulu antara lain walaupun kayu tapi tahan lama. Selagi mana mereka jaga dengan betul lah. Maksudnya mereka duk perasak rumah apa semua. Bukannya duk bela hantu ke bagi makan hantu raya apa semua. Tapi disebabkan konsep asal yang saintifik itu tidak difahami, maka telah disalah anggap orang-orang yang mengasapkan rumah mereka itu sedang bagi makan hantu raya. Tu cerita dia. Baik, kemudian sirih. Tempat junjung sirih lah apa semua gitu beginilah. Cuma ada kajian daripada sahabat kita, junjung sirih tu ya, apa falsafah asal junjung sirih. Orang Melayu lama ni memang terkesan dengan budaya Hindu-Buddha. Tapi kalau kata sekadar junjung sirih sebagai perhiasan apa semua, tak ada masalah lah tempat sirih apa semua tu. Cuma kalau nak ditelusuri secara mendalam, sejarahnya, rupa-rupanya sirih ini ada sampai ke dalam kitab Hindu lah. Dia kegunaan asal apa semua tu. Jadi cuma hari ini dia dah jadi satu hiasan apa semua, tak ada masalah. Kecualilah orang yang bawa itu masih bawa keyakinan dengan bawa sirih inilah
maka semoga majlis kita ni dilindungi, semoga majlis kita ni dapat berkat, itu tak boleh. Tapi kalau kita tanya kenapa ni bawa tepak sirih apa semua itu begini ni, tak ada lah, saya saja sebagai perhiasan cantik, tradisi kita. Kalau sekadar itu tidak ada masalah. Begitu juga penggunaan kapur. Menariknya perkataan kafura dalam Quran, Buya Hamka menyebutkan kafura ni iaitu kapur barus ya. Sebab tu barus di Indonesia tempat yang paling banyak kapur, iaitu satu dia produknya daripada bukit lah. Produk daripada bukit yang ataupun tempat yang ada di Barus, ketika sebelum Masihi lagi dikatakan sudah dieksport sampai ke negara-negara Mesir apa semualah kapur ini. Tapi dakwaan itu masih sekadar teori ya, bukan satu fakta yang jelas. Cuma memang betul kapur Barus tu memang jadi tempat kapur, batu kapur yang paling besar. Sampai hari ini pun ada lagi lah seumpamanya. Ini sirih Pinang. Gambir, buah limau, padi, bertih, buyung dan terung, ancak. Ni amalan ancak di Perak ada lagi ni. Amalan inai, bunga telur, pulut kuning. Kalau masak pulut kuning, orang kata kenapa pulut kuning ni? Dia kata tak adalah, cantik pulut kuning, pulut merah, pulut hijau, buatlah pulut apa-apa pun. Okeylah. Tapi kalau kata kenapa buat pulut kuning ni? Tak boleh lah. Datuk kita nak gemulah datuk kita suka makan pulut kuning, nanti kita buat kat dia ni dia makan lah. Itu yang kita kata mengarut tu. Panggang ayam bulat, tepung besi, buluh, dan pelbagai lagi, gaharu, bunga rampai dan seumpamanya. Nah, katanya elemen-elemen ini seringkali digunakan dalam upacara tertentu dan dikaitkan dengan kepercayaan berkaitan makhluk gaib tertentu. Itu yang jadi kita katakan isu sikit tu. Dan banyak lagi lah. Siapa nak PDF ni saya boleh bagi. Tak ada masalah. Nanti bagi alamat email saya bagi. Kalau minat nak baca, boleh baca. Dia tak banyak. Dalam 50 muka surat saja. Cuma maklumatnya berharga. Maklumat tentang tok nenek moyang kita dulu. Baik, saya stop di situ. Stop sharing. Kita balik pada yang asal tadi. Okey, PowerPoint. Ada soalan setakat ni, ibu-ibu ayah sekalian? Ada soalan setakat ni? Tak ada ya? Ada soalan apa-apa setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan. Baik, jadi itu semua yang saya tunjukkan tadi. Ustaz, saya nak tanya. Ya, boleh. Sila. Budaya Melayu ada satu yang dia panggil tepung tawar tu, Ustaz. Betul. Yang tu macam mana pula, Ustaz tu? Tepung tawar masa kahwin kan? Masa kahwin juga, tapi kadang kalau dia nak masuk rumah baru pun dia buat juga tepung tawar. Betul. Secara asasnya kalau tanya, adakah ia adat ataupun istiadat dari ataupun ajaran Islam, memang tidak adalah. Tapi bila kita praktikkan betul-betul, kalau siapa yang suka tengok cerita Hindustan ataupun cerita Tamil, amalan itu memang ada dalam budaya Hindu dan orang Hindu lah. Dan itu tak pelik lah, sebab tok nenek moyang kita dulu memang pernah experience dengan kebudayaan dan agama Hindu. Cuma dari sudut amalan sekarang yang orang duk buat ketika kahwin apa semua tu, kalau asasnya memanglah, kalau kita kata kalau boleh jangan buatlah. Tak perlu buat pun, tidak ada apa-apa keperluan untuk buat pun. Tapi jika dibuat juga, kalau kita tanya kenapa buat ni tepung tawar apa semua ni, kalau dia kata semoga dengan tepung tawar ni rezeki jadi murah, rezeki jadi, tu memang tak boleh lah. Sebab dia buat dengan satu i'tiqad, keyakinan bahawa bila menepun tawar ini, maka semoga dia akan murah rezeki apa semua begini. Itu memang tidak tepat dengan syariat kita. Tetapi jika ditanya kenapa buat itu, sajalah sebagai kita kata satu bentuk proses pengenalan antara antara pengantin dengan tu
apa semua. Tapi asasnya bagi saya tak perlu buat dah sebenarnya. Boleh tukar benda lain lah. Boleh tukar benda lain. Di belah-belah Indonesia pun tak banyak dah yang buat sebenarnya. Ada pun masuk rumah tepung tawar tu, tu jelas lah. Nampak sangat bersamaan dengan apa yang diamalkan oleh kaum India. Bahkan di negara kita pun ada lagi, dah seumpamanya. Yang diajarkan dalam Islam jika naik rumah ni, buat apa? Tak ada lah baca doa, bismillah, baca ayat surah Al-Baqarah ke untuk halau, untuk pagar rumah, begitulah yang sunnah aja. Ataupun jamu makan apa semua tu, atau ilmu ta'am apa semua tu. Adapun upacara tadi, begitulah juga dengan pernah nampak tak orang beli kereta baru ke motor baru, dia buat macam apa dia panggil? Mandi apa? Mandi ni lah macam, ada tak siapa-siapa pernah buat ni? Ada tengok. Kalau beli, Tapi yang buat tu pun orang panggil dia ustaz juga. itulah bendanya. Itulah bendanya puan. Itulah yang menjadikan kita agak pelik lah dengan masyarakat kita ni. Dia campur aduk di situ. Ustaz nak tanya, kan ada yang orang cakap dia taburkan pasir dengan garam untuk elak makhluk halus tu, macam mana? Dia ada bacaan-bacaan. Betul. Itu para perawat, saya ada berkawan. Saya tak pernah belajar secara khusus ya. Saya berkawan dan sebahagian guru saya memang terlibat dengan ruqyah syariah. Memang saya tanya mereka tentang kegunaan, contohnya bunga cengkeh, kegunaan kayu sugi dan pelbagai lagi kegunaan. Penjelasan mereka pada saya yang menggunakan macam daun bidara itu memang adalah hadis. Yang menggunakan perkara-perkara yang bersabit dengan nas yang jelas, tak ada masalah lah. Ini yang bersabit tentang menggunakan contohnya lada hitam, menggunakan garam apa semua tadi. Penjelasan mereka adalah jin ni juga adalah makhluk macam kita, iaitu makhluk Allah lah. Dan mereka juga ada benda-benda yang mereka sensitif, yang mereka bila ada benda tu mereka jadi alahan. Macam kita, kalau ada bau tai, ada kita pergi mana-mana, ada tai ayam ke apa semua, kita rasa sensitif, kita rasa tak suka benda tu. Maka jin ni pun dia ada benda-benda yang dia tak suka. Dan antara jin-jin ni lah, dan antara benda-benda yang mereka tidak suka tu, menurut perawat-perawat yang berpengalaman ini, termasuklah benda-benda tadi. Termasuklah benda-benda yang mereka gunakan itulah, bunga cengkeh lah, apa semua begini tu. Sebab itulah dikatakan bila mereka nak merawat, mereka nak ada benda tu. Dari sudut nas memang tidak ada. Yang disebutkan sejarah adalah mereka dari sudut nas yang adanya adalah doa, pagar dengan ayat kursi apa semua itu begini, termasuklah daun bidara, termasuklah berapa lagi perkara. Tapi yang kata ramai perawat guna mutakhir ini, itu berdasarkan pengalaman peribadi mereka, dan mereka jelaskan bahawa menggunakan benda-benda tersebut menyebabkan jin itu jadi rasa tak suka, mereka rasa tak selesa dan seumpamanya, maka mereka larilah gitu. Wallahu alam, itu setakat maklumat yang saya dapat bila saya bertanya kepada mereka tentang penggunaan perkara-perkara tersebut. Untuk lebih dalam, saya syorkan gitulah, kita kena cari orang yang pakar yang lebih dalam lah. Baik. Cuma yang saya nak jelaskan di sini, apakah semua adat istiadat tadi perlu ditolak? Daripada nenek moyang kita ni. Yang dalam kajian akademik kita panggil kearifan tempatan ataupun local wisdom. Adakah semuanya adalah khurafat tahyul dan mistik? Bila diperhalusi, sebenarnya tidak. Sebahagian daripada kearifan orang tua-tua kita ni, bila mereka ajar kita, tadilah tradisi merawat guna akar kayu, tradisi merawat mengurut, tradisi apa lagi, dan pelbagai lagi. Itu sebenarnya sangat saintifik. Very scientifically proven. Penggunaan herba kayu apa semua ni. Tetapi berlaku pencampuran itu yang jadi masalah. Begitu juga kemahiran orang tua-tua lama dalam petua-petua yang diajarkan. Sebahagian petua itu sangat-sangat sebab ia berdasarkan pengalaman mereka. Pengalaman yang begitu lama dan banyak. Maka sebahagiannya sangat akurat. Tetapi yang jadi masalah bila pengalaman itu bersabit dengan perkara-perkara ghaibiyah.
Contohnya kehebatan orang tua-tua dulu ya. Kalau siapa yang duduk di tepi pantai dan orang tua-tua dia biasa terlibat dengan laut sebagai pelayar apa semua, mereka ni dengan tengok angin, dengan tengok dia punya bahasa angin itu, dia dah tahu malam ni akan berlaku ribut. Kita kata mana cerah elok, petang ni cerah, matahari terang benderang, macam mana nak ada ribut? Tapi pengalaman dia 45, 60 tahun berada di laut menyatakan angin macam ni dengan riak-riak air macam ni akan ada ribut pada malam itu. Itu tak ada masalah tuan-tuan. Ataupun petuanya apa dia? Dia kata jika kamu masuk hutan, jumpa dengan satu tompok, tapak dia bulat macam ni, maka undur 3 langkah, lepas tu lari. Jangan apa? Di situ ada harimau. Itu tak ada masalah. Itu petua biasa. Yang jadi masalah adalah bila ia melibatkan perkara-perkara gaib. Bila ia melibatkan rezeki. Siapa yang bersama, contoh saya sebut minggu sudah, siapa yang bersama dengan isteri pada waktu ataupun suami pada malam bulan Safar, maka lahir anak yang tidak sihat dan seumpama. Siapa yang masuk rumah pada hari Isnin begini. Ada ustaz mari mengajar di surau taman saya dengan tegas bagi tahu, siapa yang rosak kereta hari Selasa, jangan baiki kereta hari Selasa, jangan pergi bengkel. Saya kata kenapa saya tak adalah orang jemaah yang sampai pada saya. Saya kata apa alasan dia? Tahu, cuma dia tegaskan, jangan pergi hantar kereta. Saya kata, kalau begitu, adakah dia ni tak pernah kereta dia rosak ke motor dia rosak pada hari Selasa? Kalaulah dia bawa kereta di highway pada hari Selasa tiba-tiba breakdown, tinggal dulu, esok baru boleh panggil mekanik. Adakah begitu? Jadi, beberapa petua yang memang tak masuk akal dan bercanggah dengan logik dan seumpamanya. Tapi di sana ada kearifan orang tua-tua lama, petua-petua yang sangat saintifik, yang sangat akurat, yang sangat boleh kita pakai sampai hari ini pun. Dan itulah kita kata percampuran yang agak rumit untuk kita pisahkan. Memerlukan kita kata ilmu yang tinggi dalam, kefahaman yang tinggi dalam agama, kefahaman tinggi dalam sains, dan kefahaman yang tinggi dalam budaya Melayu kita itu sendiri. Tak boleh tidak, mesti. Kalau tidak kita akan terus keliru. Jadi kesimpulannya, kalau seolah-olah berlaku pertembungan antara kearifan lokal, macam saya sebut tadilah, orang tua dulu guna kemeyan untuk pelbagai. Contoh, pada hari Jumaat dia buat apa tuan-tuan? Dia perasapkan keris. Kan? Biasa tengok tak? Hari Jumaat, malam Jumaat, perasap keris, limaukan keris, kemudian perasap dengan kemenyan. Kita tengok, buat apa ni? Maka tidak ada alasan lain ni, inilah untuk bagi penunggu keris tu makan apa semualah. So asas sebenarnya membersihkan keris dengan limau adalah kerana limau tu sendiri adalah ejen pembersih yang tinggi. Keris dulu digunakan untuk perang, untuk apa ni, dia lekat darah apa semua begini. Jadi nak bersihkan bilahnya supaya tajam, supaya tidak berkarat apa semua, menggunakan limau puruk tu, limau nipis. Dan kemudian diperasapkan untuk mewangikan, untuk menjaga tadilah, ada ejen-ejen daripada kemenyan yang membantu keris itu menjadi lebih tahan lama dan sebagainya. Boleh kepada orang kemudian dia tak faham falsafah asal tu, secara saintifiknya asal guna kemenyan dengan apa tu, maka disebut kenapa kena kemenyan pada setiap hari Jumaat? Nak bagi makan kepada jin yang duduk tunggu keris tersebut. Nampak tak kekeliruan yang berlaku? Walhal kalau kita tahu secara saintifik, settle masalah. Begitu juga isu perasapkan rumah tadi. Begitulah juga tuan-tuan sekali, ibu-ibu ni ramai ni, saya tahu ramai ni yang pergi pada spa, mandi pergi ke spa, ngurut bawahnya mandi, dipanggil apa? Mandi aromaterapi tu. Dah dia letak bunga aromaterapi, kita kadang-kadang mandi bunga apa semua tu. Samalah prinsipnya dengan mandi bunga dulu. Aromaterapi tu benda samalah, nak bagi wangi, nak buang ejen-ejen kotor di badan, itu saja. Tetapi apabila mandi bunga tadi, dia letakkan syarat-syaratnya. Mesti daripada air 7 kolam, daripada 7 daerah. Mesti bunga tu 7 jenis bunga daripada 7 daerah yang berbeza. Mesti dibuat pada malam bulan mengambang. Itu yang jadi mengarut tu. Mesti ada mantra-mantra syafati liur apa semua tadi tu.
Itu yang dia mengangguk. Tiba-tiba hari ni tuan-tuan pergi, ibu-ibu sekalian pergi ke spa, mandi apa semua aromaterapi, samalah konsepnya itu. Itu saja. Orang dulu punya aromaterapi menggunakan bunga asli. Kita sekarang guna pati, dia punya essence, dia punya pewarna dan bau apa semua tu. Nampak tak? Begitu juga kita pernah tengok tak? Pernah tengok tak masa dulu ada orang ada keris berdiri. Bila letak keris begitu, berdiri keris tersebut. Saya tak dapat tengok video saya tak ada ni. Ya, kamera saya ada masalah sikit. Okey, baik. Boleh dengar ya? Masih mendengar? Boleh. Boleh respon? Okey. Bila diletakkan keris berdiri, terkejut kita. Jadi penjelasan dulu kenapa keris itu berdiri? Tidak lainlah kerana ada jin yang duk buat. Itu sahaja. Tanpa nafikan dalam keadaan-keadaan tertentu memang adalah jin yang duduk rasuk ke apa semua guna tu ada, bukan tak ada. Tapi asas sebenarnya tok nenek moyang kita dulu, dia panggil pandai besi ni, yang tukang keris ni, memang sangat hebat. Mereka berjaya mencipta keris yang dengan timbangannya boleh anti-gravity. Kalau Newton datang tengok, Newton pening kepala, ni bukan keris yang bukan apple yang turun jatuh saja, tapi berjaya mencipta satu alat senjata yang begitu stabil sebagai satu anti-gravity. Bukan diisu dengan jin iblis apa semua pun asalnya. Tapi kehebatan tok nenek moyang kita. Sebab tu saya kata tradisi budaya kita perlu dipertahankan. Bukan kita nak tolak semua. Tapi disebabkan kemudian generasi kemudian datang duk tengok keris ni berdiri, dan orang yang duk ada keris tu pun mula duk cerita ni dulu tok nenek dia ada kuasa sakti sekian-sekian. Tambah pula cerita ada penunggu setiap malam Jumaat kena bagi keris ni, kalau tidak perasak kemudian dia bising, dia macam duk pukuk. Dia duk panggil-panggil kenapa mendatang mimpi. Campur-campur cerita mengarut tu jadi khurafat tahayul mistik tu. Asalnya benda yang sangat saintifik. Sebab tu keris berdiri ni bukan benda pelik. Kita dulu ada mainan besi berani magnet kan. Bila letak tu, burung tu dia terimbang antara dua. Boleh je. Asasnya begitu. Senjata yang hebat dicipta oleh tok nenek moyang kita yang mencapai satu tahap anti-gravity. Luar biasa. Hebat tok nenek moyang kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahimah. Nampak tak? Kita pergi lagi. Baik, di sinilah saya nak kita balik kepada ayat kelima daripada suratul Fatihah sebagai sekilas tadabbur pada hari ini. Dan saya tahu sebahagian besar daripada kita dah ma'ruf sangat tentang ayat ini. Yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam buku saya pada mukaddimah awal lagi, saya dah masukkan tentang perkara ini. Dan saya menyebutkan, disebabkan konteks kajian saya adalah orang Melayu, Nusantara, alam Melayu, maka saya menyatakan, case study-nya pun kalangan itu. Maka ayat ini mempunyai dua bahagian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu diterjemahkan engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Cuma Hamka kurang setuju dengan terjemahan sembah na'budu itu. Sebab dia kata na'budu ini asalnya adalah ibadah. Maka yang lebih tepat adalah engkau sahaja ya Allah yang kami beribadah. Yakni kami ibadahkan diri kami kepadamu qaulin wa fi'lin dan ibadah amal, ibadah lafaz dengan ibadah hati. Nah, semuanya adalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'inu, dan kepada engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Baik. Dalam konteks orang Melayu secara umumnya, bukan semua, sebahagian, iyyaka na'budu tidak ada masalah. Mereka yang sudah Islam sangat faham segala ibadah mereka, qaulin, fi'lin, qalbin, semuanya hanya untuk Allah. Ibadah lafaz mereka, zikir-zikir, ibadah perbuatan, solat, puasa, zakat, haji, ibadah berkaitan dengan qalbu, ingat pada Allah, zikrullah apa semua, semuanya hanya kerana Allah Ta'ala. Memang tak ada masalah. Tanyalah budak kecil ke, yang sudah memayis, sampailah yang sudah tua, kita tanya, kalau kamu buat ibadah kerana siapa?
mesti dia tahu kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Masalahnya yang timbul adalah ayat ini tidak akan sempurna tanpa bahagian kedua. Seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mestilah juga dia dalam masa yang sama, waw di sini waw ru'ataf, iaitu mesti bersama. Dan yang mesti bersama, bukan atau. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Bermaksud, na'budu ini hanya valid bila nasta'inu juga adalah dalam konteks yang sama. Kita betul-betul diiktiraf hanya kepada Allah kita sembah, bila mana kita betul-betul hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kita betul-betul berharap pertolongan daripada Allah semata-mata apabila kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah sahaja. Tak boleh kita beribadah pada Allah, tapi apabila memerlukan pertolongan, kita pergi puja-puja orang lain. Di sinilah orang Melayu ada masalah. Sebahagian kita dalam masalah iyyaka na'budu tidak ada masalah langsung. Mereka faham sungguh-sungguh gitu-gitu. Tapi bila mereka diuji dengan dua perkara tadi, ingat tak? Nak hajat dengan nak sembuh daripada penyakit, musibah. Nak kepada sesuatu, hajat yang khusus, dan juga nak sembuh daripada musibah, nak mengatasi musibah. Mereka kadang-kadang dalam masalah ibadah, mereka tak ada masalah. Bila mohon pertolongan, apabila mereka berkehendakkan kepada sesuatu tadi, ataupun mereka nak atasi musibah, mereka pergi kepada siapa? Mereka pergi kepada siapa? Dukun, pawang, tukang tilik dan seumpamanya. Dan daripada sana pula, mereka akan guna tangkal, mangkal, mereka percaya pada sial, majal dan seumpamanya. Jadi tidak sempurna konteks iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan dalam ayat ni secara itlak menyebutkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami sembah, kami ibadahkan diri kami, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi bukannya yang terjadi adalah, ya Allah, ya betul, dalam masalah ibadah kami hanya sembah kamu dan seumpamanya, tapi bila nak minta tolong, kami guna mereka-mereka yang selain daripada kamu. Atas nama ikhtiar. Atas nama ikhtiar. Sedangkan ianya tidak patuh syariat. Ianya telah melanggar arahan dan larangan kamu. Nampak tak? Nampak tak persoalannya di situ? Inilah saya dah buat ni senarainya. Na'budu tak ada masalah. Orang Melayu jempol. Bila masuk nasta'inu, dia mula ada masalah. Dia tidak jempol, dia jempol ke bawah. Dia masih keliru di sini. Maka timbul soalan, bukankah kalau kita pergi kepada doktor apa semua tu termasuk ini juga? Tidak. Kita kena faham yang doktor apa semua tu, itu memang Allah Ta'ala yang suruh kita usaha. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masalah sekarang memohon pertolongan ini dalam arti kata telah bercanggah dengan syarak, kerana kita telah pergi kepada dia sebagai mana contoh untuk pawan dukun itu dengan yakin mereka tu seolah-olah ada kuasa sama dengan Allah, iaitu boleh uruskan perkara-perkara gaib. Itu jadi masalah tu. Itu yang hadis Nabi kata, siapa yang jumpa untuk pawan dukun itu, maka solat tak terima 40 hari. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, siapa yang jumpa mereka dan percaya apa yang dia kata, maka mereka itu tidak ada ma'unzil ala Muhammad. Tidak ada urusan dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nampak tak beratnya perkara ini? Ini asas akidah yang paling usul. La ilaha illallah kita duduk di sini, tuan-tuan. Tak sempurna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jika kita menafikan tiada apa selain pada Allah, tapi dalam masa sama kita minta tolong dengan Tok Bomo, pawan, dukun. Kita percaya pada tunggul ni boleh bagi manfaat, hari ni boleh bagi mudarat, tangkal ini boleh membantu sekian-sekian dan seumpamanya. Dengan alasan ia obat. Kalau obat hospital apa semua tu, ia memang di bawah kebenaran syarak. Ia dihalalkan, diharuskan. Tetapi penggunaan tangkal mangkal apa semua dah langgar syariat. Dan seumpamanya sebab pergantungannya bukan kepada Allah, tapi kepada khurafat tahyul mistik, kepada jin, kepada iblis, kepada kepercayaan-kepercayaan yang tidak berasaskan Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita pergi laju sikit lagi. Jadi perjuangannya itulah untuk memahamkan masyarakat kita supaya tidak mudah untuk percaya dan tidak mudah terjerumus. Ada dua cerita di sini. Ini kita talbisul iblis, belitan iblis ataupun tipu daya iblis.
antara kitab yang sangat baik untuk kita belajar kerana ia menceritakan bagaimanakah iblis dia punya kaedah-kaedah menipu manusia dalam pelbagai wajah, pelbagai cara. Sebagai orang awam macam kita, sebagai orang, sebagai agamawan, sebagai pemimpin, apa semua diceritakan dalam. Cuma saya ingat dua cerita. Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, guru kami, telah pergi ke Jepun dan sekarang pun tengah sangat aktif untuk menyampaikan dana-dana ke Jepun ya, untuk membina masjid pusat dakwah di sana. Ustaz Abdullah Bukhari ini ketika dia pergi Jepun kali pertama, dijemput oleh orang sana dan pergilah berdakwah apa semua itu gini. Jadi dia kata dia tengok fenomena yang menarik. Ini dicerita dalam rakaman tafsir dia. Saya dengar dia ada rakaman tafsir. Saya dengar bila sebut kereta, saya ke pasar dengar lah. Jadi dia kata dia pelik dengan Jepun lah. Jepun ni satu bangsa yang sangat maju dari sudut teknologi. Ekonomi nombor 2 selepas Amerika satu masa dulu. Sebelum China menjadi besar sekarang. Dan tetapi dalam masalah agama ni Jepun macam shutdown akal. Dalam masalah agama, kepercayaan benda gaib, dia very khurafat. Memang mengarut sungguh. Sebab tu cerita-cerita hantu apa semua banyak daripada Jepun. China, Jepun, Korea apa semua. Sebab agama asas mereka adalah Buddha Shintoism. Dan agama yang kita sebut dah dulu, agama yang meletakkan doktrin tentang hantu apa semua dalam agama mereka adalah Hindu dan Buddha. Antara yang besar lah dalam konteks Nusantara. Maka di Jepun ni, tidak ada satu undang-undang khusus untuk orang tentang agama. Jadi siapa-siapa boleh cipta agama sendiri. Dan disebut dalam tulisan lain saya baca, agama-agama baru yang dicipta oleh orang-orang tertentu agak meriah di sana. Ada siapa-siapa pun boleh buat masjid, tempat ibadah dan agama sendiri. Nak ceritanya dalam masalah teknologi, dalam masalah ekonomi, Jepun guna akal 100%. Tapi dalam masalah beragama, kepercayaan kepada benda gaib, alam gaib, makhluk gaib, mereka shutdown akal dan mereka penuh dengan khurafat, tahyul, mistik apa semua. Jadi hebatnya, kata Ustaz Abdullah Bukhari, hebatnya iblis bila pergi sesatkan orang Jepun ni, dia gunakan talbis yang macam tu. Iaitu dalam masalah dunia, kamu guna akal 100% expand. Dalam masalah beragama, kamu juga jangan guna akal langsung. Jadi talbis iblis kepada orang Jepun secara umumnya adalah shutdown akal dalam masalah gaib. Jangan guna akal. Guna rasa saja, guna feeling saja. Jangan guna akal langsung. Tetapi kaedah yang sama tidak akan berhasil kepada orang Melayu. Orang Melayu setelah menjadi Islam, semenjak daripada 1000 tahun lebih dah dulu ya, Islam sampai ke alam Melayu dan akhirnya menjadi agama arus perdana di Nusantara ini, majoritinya beragama Islam. Makanya nak jumpa orang Melayu yang murtad daripada agama Islam cukup susah, khususnya sebelum merdeka. Tidak ada rekod rasmi ya orang yang murtad daripada Islam sebelum negara kita merdeka. Ini satu kebanggaan. Ini satu benda yang wajar dibanggakan. Tidak ada. Walaupun orang tu kabaret, walaupun orang tu peminum arak, dia adalah tali barut British ke, tali barut Jepun ke, dia adalah penzina ke, dia adalah peminum arak ke, pemabuk ke, dia adalah penjudi ke, tapi kalau kata dia ni bukan Islam, dia marah. Dia marah. Macam dengan sahabat-sahabat kita daripada kalangan LGBT lah. Maknanya apa semua tu. Kalau kita kata kamu ni dah tak bukan Islam dah ni, marah dia tuan-tuan. Sajat apa semua tu. Dia masih lagi Islam. Kalau tak, dia tak buat umrah di Mekah tu. Pakai telekong tu. Nampak tak? Bermaksud, itu satu part yang begitu sekali unik tentang orang Melayu kita ni. Dari sudut jaga agama, jaga Islam apa semua ni. Belagak tak boleh sembahyang Jumaat di masjid apa semua, bukan main dia marah. Dia tak pernah Jumaat pun di masjid itu. Tapi bila ada larangan untuk berjemaah di masjid, dia antara yang marah, kritik kerajaan apa semua itu begini. Ni katakan unik. Bahkan bila melibatkan perayaan-perayaan, Maulidur Rasul apa semua, dia punya meriah bukan main. Begitu sekali luar biasa. Begitulah lahirnya tradisi syair, tradisi Barzanji apa semua itu bini dalam Melayu atas sebab inilah. Benda-benda yang bersifat sentimen itu dengan Islam memang. Sebab tu nak cari orang Melayu yang murtad, kemudian pergi masuk tokong, sembah berhala, sembah pokok apa semua, memang agak mustahil lah dulu. Hampir mustahil. Dan Iblis maklum tentang perkara. Iblis ni maklum tentang perkara.
Dia tahu orang Melayu ni memang payah nak jadi murtad apa semua ni, memang payah. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Resolusi dia untuk orang Melayu ni kita tak perlu suruh dia murtad, dia jadi kafir, tak perlu. Biar dia nak jadi Islam, dia nak jadi Tok Lebay, Tok Haji, dia nak dia nak undang-undang Islam ke apa semua, dia nak buat universiti Islam apa semua, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bagi. Ni iblis buat kesimpulan lah di kalangan mereka kan. Kita bagi saja. Tak ada masalah. Tetapi orang Melayu ni walaupun dia soleh, dia baik, jaga solat, puasa, zakat, haji, jaga segala aurat, jaga itu, jaga ini, begitu begini, tapi kita jangan tinggalkan. Pastikan iblis-iblis ni duk meeting ni, kita pastikan mereka tak tinggal tok bomo, pawan, dukun mereka tu. Jangan tinggal. Kita pastikan mereka jangan tinggal tok bomo, pawan, dukun, kepercayaan pada tangkal mangkal apa semua, kepercayaan bahawa boleh guna jin apa semua tu jangan. Biar sekali. Jadi soleh, semayang puasa zakat haji buat juga, pergi haji 5-6 kali, tapi hantu raya apa semua ni jangan tinggal. Bomo, pawan, dukun ni jangan tinggal. Kan ironi tu tuan-tuan. Bukankah itu perkara-perkara yang menyebabkan nanti rosaknya akidah? Walaupun kita semayang, kita puasa, kita zakat, tapi bila kita percaya kepada jin iblis apa semua tu bomo, pawan, dukun ini, bukankah merosakkan akidah kita? Sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ni yang kita kata aroni ni. Ni yang kita kata pelik orang Melayu ni. Istimewa sampai saya tukar bidang pengajian Islam, pergi pengajian Melayu. Nak faham perkara ni lah. Sehingga saya buat PhD sekarang pun untuk nak cerita, nak jelaskan perkara ni lah pada masyarakat. Minta maaf, semangat sikit. Kita nak akhir ni ya. Dan inilah menyebabkan apa yang dimaksudkan oleh Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Setapa minggu lepas saya dah share, saya tak nak ulang, adalah satu kenyataan yang benar. Begitu jugalah yang dibuat oleh Datuk Dr. HOK Rahmat. Ini pun adalah benar. Boleh tengok balik slide ya, saya tak nak baca dah, kita dah akhir ni. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, sebelum saya buka soalan, apa dia tu? Kita perlu akui pengaruh khurafat tahyul dan mistik masih wujud dan tebal dalam masyarakat kita dalam pelbagai rupa. Tapi masalahnya pelbagai rupa. Kadang-kadang Islamik, very Islamik. Hospital pergi, orang kita ni, hospital pergi. Kalau sakit kena kanser tadi, hospital pergi. Balik semayang hajat. Tapi tok bomo, pawan, dukun pun dia pergi juga. Kadang-kadang pakai tangkal mangkal yang tidak Islamik, yang tidak patut syariat. Dia pun tak tahu, dia kata ikhtiar kan. Tu lagi dia kata ikhtiar pun kena cari je patut syariat. Tak boleh main pergi ikut orang je, tak boleh. Tahu orang tu guna jin iblis apa benda daripada tak ada apa-apa dalam badan kita, dah dia tinggal 2-3 ekor pula setan iblis kat situ. Ini yang kita kata bahaya ni. Baik, yang kedua sinkretisme, percampuran taufik bainal adyan. Berlakunya percampuran itu terlalu luas dan mendalam dalam segenap urusan hingga kita mudah keliru antara hak dan batil, antara patuh dan tidak patuh syariat. Baik, yang ketiga, antara sumber utama adalah daripada tradisi resam adat budaya kita yang lampau, bercampur aduk dengan Hindu Buddha, campur pula daripada lain-lain lah, daripada Cina, daripada itu, campur habis lecih. Sebab kita dulu tanah Melayu ni tengah-tengah, antara timur dan barat, semua tumpu kat sini. Zaman Melaka, zaman Samudra Pasai, zaman Aceh, semua mari kat sini. Hatta tradisi Kabbalah daripada Yahudi apa pun ada juga sebenarnya, bercampur-campur di situ. Cosmopolitanism dia panggil. Sangat hebat, luar biasa. Namun perlukan kepada antara sumber utama adalah tradisi resam adat budaya, tetapi tidak semuanya perlu ditolak. Tidak sekata-kata saya tak setuju kalau orang kata kena tolak semua. Jangan ada dah tradisi budaya. Tak, kita kena kekalkan tradisi budaya Melayu kita. Itu kebanggaan dan jati diri kita. Cumanya perlukan penyaringan dan penambahbaikan agar jadi patuh syariat. Kalau kata tepung tawar tadi, kita tahu prinsip asasnya adalah berkaitan agama, kepercayaan tentang rezeki daripada Hindu dan seumpamanya. Maka kalau kita nak buat juga, mungkinlah kita tukar benda yang, kalau nak buat juga dengan kefahaman yang ini semata-mata untuk meraihkan apa semua, bukan satu benda akidah, maka dia jadi okey. Ataupun adjust, tukar yang lebih syar'i lah. Maksudnya tukarlah lagu mana, pandai-pandailah tuan-tuan ya. Kita kreatif kan. Kita kreatif, buatlah tradisi budaya, tak ada masalah. Nak buat bid'ah dalam tradisi budaya, urusan dunia, tak ada masalah. Jangan duk tambah dalam urusan ibadah saja bid'ah ni. Dalam urusan keduniaan apa semua tidak ada masalah. Kita berinovasi, tak ada masalah. Baik, seterusnya.
Perlunya kefahaman yang mendalam tentang hakikat al-ghaib menurut Al-Quran dan Sunnah supaya boleh menjadi al-furqan antara hak dan batil. Jadi kita akhir di situ. Ada soalan ke? Saya baca sikit ada soalan. Okey, apa ni? Saya lahir 98. Oh, Puan Jamaliah. Okey, lebih kurang ibu saya tu, umi saya. Okey, nak PDF ni macam mana lagi ni? Saya bagi pada Ustaz Yusof nanti. Boleh download daripada dia share dalam grup ke macam mana ya? Baik, ni Puan Syahira Faiz ni kata, saya pernah temankan makcik saya pergi mengurut rumah seorang makcik ni. Sebelum mula sesi, makcik saya ada kena rasa garam gula sikit dan mengurut gunakan jarum untuk cucuk sedikit pada jari makcik saya. Perbuatan itu dibuat pada awal permulaan dan penutup sesi. Kata pengurut itu tujuannya jika pesakit ada makhluk halus di badan, tidak akan berpindah pada pengurut tersebut. Wallahu alam. Apa nama? Maksudnya kaedah dia ni pada asasnya tak ada masalah lah. Dia tidaklah nampak ke arah memuja ke apa semua tu begini. Melainkan kalaulah dia buat tu dalam keadaan meletakkan syarat-syarat yang pelik-pelik dan seumpama. Tapi sebenarnya kita boleh rasa lah tuan-tuan. Kalau seorang perawat tu, pengurut ke apa semua, kalaulah dia tu guna bantuan makhluk lain, sebenarnya kita boleh rasa. Kalau kita betul-betul cakna, kita boleh rasa lah tak sedap, kita rasa pelik apa semua. Dan daripada situ saya syorkan tak pergilah pada dia, cari orang lain lah. Kenapa nak dia lagi kan? Begitu. Baik. Okey, Puan Jainan PDF. Okey, nanti saya bagi pada Ustaz Yusof. Minta Ustaz Yusof share lah. Okey, mandi bunga boleh tak Ustaz? Saya dah jawab tadi. Mandi bunga semata-mata mandi bunga. Macam kita mandi aromaterapi mutakhir, tak ada masalah. Mandilah banyak kali, banyak kolam pun. Yang jadi masalah adalah apabila adanya iktiqad tadi, mandi bunga ni sebab nak kuasa sakti, nak suruh orang tengok jadi comel, nak suruh orang jadi lemah, jadi patuh. Kalau suami jadi bodoh depan kita ikut je. Ni yang jadi masalah ni. Ada pemandi tu asasnya tak ada masalah, mandilah bunga apa, bunga mawar, bunga melur apa semua pun. Isteri saya pun nama Umi Mawar, tak ada masalah. Tabur garam campur lada hitam untuk halau makhluk halus. Ini saya sebut dah tadi. Secara kita katakan nasnya, wallahu alam, setakat yang saya duk baca buku apa semua tak jumpa. Tapi para perawat memang gunakan berdasarkan dipanggil mujarrabat lah. Pengalaman mereka dalam merawat bahawa ini antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan yang namanya jin ni lemah ataupun kurang tak selesa, kalah dan seumpamanya. Baik, secara sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustaz, dalam perbahasan bab bid'ah dalam buku Ustaz, sejauh mana kesan meninggalkan kefahaman agama Quran menurut tafsiran para salaf telah menyumbang pada jurang perbezaan yang ada. Jika aliran sesat yang meninggalkan tafsiran salaf, itu kita sedia maklum. Namun jika golongan mendakwa ahli sunnah wal jamaah juga wajarkan seruan kembali pada tafsiran salaf digerakkan secara besar-besaran, masih lagi untuk. Baik, secara asasnya dalam ulumul Quran, tafsir ini ada tafsir bil ma'thur, tafsir al-isyari dengan tafsir ar-ra'i. Secara umum para ulama ahli sunnah wal jamaah sama ada salaf ataupun khalaf menerima tafsiran bil ma'thur dan bil ra'i. Ra'i di sini bukannya sampai tahap yang melampau lah. Dan tafsir isyari juga diterima selagi mana ia tidak bercanggah dengan dasar-dasar akidah dan menjadi tafsir batini dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok ustaz-ustaz kita mengajar terutamanya di inilah yang di apa nama ustaz-ustaz kita yang di Akademi Tadabbur ni, saya rasa majoritinya akan pergi kepada tafsir al-ma'sur dulu, tafsir yang dekat dengan tafsiran salaf dulu. Kemudian barulah pergi pada tafsir-tafsir kemudian. Itu kaedah dia. Jadi sewajarnya mereka yang berinteraksi dengan tafsir, tadabbur dan seumpamanya, mereka wajar bermula dengan tafsiran bil ma'thur ataupun tafsiran yang dekat dengan salafus soleh terlebih dahulu. Baik. Saya Ustaz, tumpang mencilah program petang ini. Balas. Korea ni. Macam mana dengan air kolah di masjid untuk berobat? Maksudnya saya tak faham ni, Pak Cik Rahmat. Pak Cik Rahmat ke Abang Rahmat ke adik Rahmat ni? Macam mana dengan ambil air kolah masjid untuk mengubat? Wallahu alam, memang ada sesetengah perawat menggunakan air kolah untuk merawat.
Pada hakikatnya air apa pun tak ada masalah. Cuma dalam setengah keadaan dikatakan air kolah ni sebab orang duk ambil wuduk apa semua itu gini. Maka dikatakan air kolah itu ada kelebihan-kelebihan tertentu lah. Secara nas wallahu alam ada ke tidak perkara tersebut. Sebab zaman Rasulullah memang tidak ada lah kolah di Masjid Nabawi itu ya. Seumpamanya. Cuma kemudian inilah adalah kajian-kajian yang dibuat dikatakan air kolah itu ada kelebihan-kelebihan tertentu. Secara nas tidak ada, secara saintifik wallahu alam. Tapi untuk berpegang secara mutlak bahawa hanya air kolah yang boleh buat begini-begini, itu kita tak setuju. Kita tak setuju. Baik. Soalan dari FB, Ustaz bagaimana dengan ada siapa tu? Rahmat. Terima kasih. Haji Rahmat. Okay. Soalan dari FB, Ustaz bagaimana dengan adat langkah bendur? Si adik kena hadiahkan sepersalinan lengkap kepada kakak yang belum berkahwin. Pada saya menyusahkan urusan perkahwinan lebih-lebih lagi apabila si adik itu kurang mampu. Tapi orang tua berkeras sebab tak nak adat ini terhapus. Itulah. Kita sebut pun ia adat. Asasnya adalah untuk jaga hati kakak lah supaya dia kurang sedih. Sebab dah adik kahwin dulu, dia belum kahwin lagi. Sepatutnya dia kahwin dulu. Isu ni isu hubungan menjaga hati sahaja. Maka terciptalah adat hadiah sepersalinan lengkap apa semua ni. Itu sahaja. Tapi kalau kita tak mampu apa semua, kena apa nama? Kena ni lah. Tapi sebenarnya sepersalinan kain pun tidaklah mahal sangat. Kecuali dia minta rumah sebiji, kereta sebiji, tu memang wajarlah kita menentang dan marah ya. Tapi ada pun sekadar nak sepersalinan baju harga RM100 apa semua tu, insya-Allah. Carilah yang murah-murah tapi nampak mahal. Jangan bagi tahu harga berapa kat dia, begitu ya. Ya jadi kakaknya pula sepatutnya bertimbang rasalah. Bukannya adik tu sengaja nak menyakitkan hati kita kan. Untuk dia kahwin dulu apa semua, dah jodoh dia dulu. Kita pula dah orang lain masuk apa semua, tolak dulu sebab nak fokus apa semua itu begini. Jadi banyak faktor. Saya lebih melihat ia isu boleh diselesaikan, dia bukan isu sampai akidah apa semua, tidak ni. Lebih pada isu hubungan kekeluargaan lah. Itu lebih kurang. Baik, ada lagi ke soalan kita ni? Secara lisan ataupun secara bertulis di FB, saya tak tengok di FB ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya setujulah apa yang Ustaz cakap tu. Cuma masalahnya sekarang kita tengok terutamanya kita bukan nak kata maksudnya generasi yang awal-awal dulu tu yang masih ada ni, dia orang ni memang betul-betul kuat dengan culture ni, memang betul kuat dengan budaya dia orang ni. Walaupun dia orang tahu benda tu salah, tapi dia orang masih bergantung. Contoh dalam perubatan tradisional masih lagi memanggil bomoh, masih lagi kita tahu dah bomoh tu salah menggunakan medium-medium tertentu yang bersalah, yang bercanggah dengan agama, tapi masih dia orang terikat lagi. So, lepas tu ada satu lagi, kalau jadi bomoh pula, dia orang turun pula pada generasi anak-anak mereka. So, macam mana kita nak mengatasi masalah tu, Ustaz? Sebab masalah ni sekarang ni, bahan-bahan, rujukan, kuliah-kuliah yang macam ni, mereka tak terdedah. Jadi, kurang sangat. Jadi, pemahaman pada dia orang tu tak sampai. Itu je lah, Ustaz. Terima kasih. Baik, saya melihat sebab tu kita kena ada alternatif. Dan ramai dah ustaz-ustaz kita ni yang betul-betul praktis dalam bidang ruqyah syar'iyah ni, mereka lah yang wajar kita dahulukan. Sebab tu kita sendiri bila ada keperluan untuk nak berubat tadi ni, kata ahli keluarga kita apa semua, kita memang tak nak lah. Tapi disebabkan mereka nak juga, insist nak juga, kita sebenarnya boleh bagi syarat pada mereka supaya cari perawat-perawat yang benar-benar patuh syariat. Dan di situlah kita sendiri kena ada knowledge dan bagi alternatif itu kepada mereka. Sebab tu satu ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun kata menjadi fardu kifayah untuk agamawan ataupun individu-individu tertentu belajar ruqyah syar'iyah. Belajar merawat jampi-jampi menurut Islam ini. Tapi saya memang tak berani lah. saya serahkan. Tapi sahabat-sahabat saya memang sebahagiannya wajar dalam komuniti kita apa semua ni ada, kalau bahasanya hari ni macam tok bomoh yang Islamik lah, kalau kita nak guna istilah bomoh tu juga. Walaupun saya tak setujulah istilah bomoh itu sebab dia punya konsep dan seumpamanya. Tapi antara cara pada saya untuk mengatasi isu ini adalah
kita kena ramaikan masyarakat yang ataupun orang-orang yang so-called pandai merawat ini tapi yang patuh syariat untuk jadi alternatif. Cumanya isunya lagi, sebahagian daripada mereka yang duk belajar dan terlibat ini juga, kadang-kadang pun kemudian ada bercampur aduk mereka punya kaedah perawatan itu. Di sinilah kita pun rasa, ialah iblis ni puan, talbisul iblis ni akan berlaku sampai ke hari kiamat lah. Sebab itulah kita kata kita sangat perlukan kefahaman dan ilmu pendedahan yang luas untuk kita selamat daripada talbisul iblis ni. Wallahu alam, sekadar itu saja yang saya boleh respon ya. Baik, ada lagi ke soalan kita sebelum kita berhenti dalam 4.30 ke? Ada apa lebih awal lagi? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama puan. Di FB ada lagi ke soalan? Oh ni, mandi limau elok untuk buang bau badan. Itulah sebenar, itu saja. Tapi bila mandi tadi dengan satu keyakinan, dengan mandi ni ada fadilat-fadilat tertentu. Akan ada kuasa tertentu. Itu yang jadi masalah tu. Okey, baik. Jika tidak ada soalan dah, kita berhenti di sini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan pergi lebih dalam lagi. Kita cari isu-isu dan bahan-bahan yang lebih menarik insyaAllah. Selain pada buku saya itu sendiri, saya akan cuba tambah buku-buku lain lah. Dan juga melihat pada beberapa ayat Quran yang bersabit dengan apa yang kita bincangkan ini insyaAllah. Dalam masa yang sama saya juga menyampaikan pesanan daripada pihak penganjur, iaitu Akademi Tadabbur Malaysia. Semua program di Akademi Tadabbur adalah percuma. Kita tidak charge langsung ya. Sebab tu kalau boleh sebarkan seluas mungkin. Dan kelangsungan kuliah ini kalau mengikut pengasasnya iaitu Ustaz Yusof Arba'in adalah bergantung pada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Dan Ustaz Yusof sangat entusias ataupun untuk mengekalkan kualiti perbincangan dalam Akademi Tadabbur Malaysia ini sebab itulah kami sebenarnya para tenaga pengajar ini dipaksa oleh beliau ya. Beliau paksa tuan-tuan jangan main dia tu. Ustaz Yusof paksa kami untuk sediakan slideshow. Jangan datang kuliah semata-mata untuk sembang kosong gitu, jangan. Kena sediakan slideshow. Walaupun saya dah ada buku, tapi tetap kena buat slideshow supaya puan-puan dapat bagi perhatian dan betul-betul dapat satu kesimpulan manfaat yang bukan terawal-awal dan seumpamanya. Jadi terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Pada masa dan waktu yang sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Keadaan makin teruk, kalau boleh jangan keluar langsung. Yang tidak ada urusan jangan keluar langsung ya. Dan COVID-19 ni kita tak boleh nak halang dengan ayatul kursi apa semua, tak boleh. Dia bukan makhluk gaib, jin iblis bukan. Dia satu virus. Yang mana kalau nak halang dia tu kena guna nasihat daripada para ahlinya dalam bidang perubatan. Jadi antara lain jangan duduk dekat orang apa semua, jaga jarak SOP lah. Itu yang kita kena maklum. Jadi terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.